ulang balik lah. Sebenarnya saya dah ajar kamu dah ni topik ni. Chemical reaction of alkene ni ya. Last week saya dah ajar dah. Saya tahu banyak yang masih tak faham. Dari segi chemical reaction of alkene ni. Ini. Semua boleh nampak Okey, alkenes dia adalah inert dia saturated. Kau boleh baca slide sebelum tu. Alkenes adalah saturated, inert. Okey, hardly tindak balas lah. Okey, jadi dia tak ada carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond, cannot undergo addition. Tapi satu saja reaction bagi alkene, iaitu free radical substitution. Dia boleh tindak balas dengan halogen, klorin dengan bromin sahaja. Halogenation. Reaction dengan halogen, kita panggil halogenation lah. Iaitu klorin dengan bromin sahaja. Kamu dah buat di amali, alkene, tindak balas dengan bromin. Bila adanya cahaya, sunlight, dia akan menghasilkan haloalkene. Hidrogen ditukar ganti dengan Br. Tukar ganti hidrogen daripada alkene tu ditukar ganti dengan Br. Jadi you buat substitution. Hidrogen tukar ganti dengan Br. Kamu dah buat amali dah. Kamu nampak observation dia. Reddish brown color of bromine decolorized. Observation dia. Jadi dia bagi P lah apa-apa alkene pun. Observation ni sama je. Reddish brown, reddish R-E-D-D. Reddish brown color of bromine decolorized. Solution become colorless and white fume. Kita boleh sambung lagi kalau nak mention lagi tentang HBr. White fume, HBr is evolved. Dia ada asap putih HBr. Jadi ini untuk reaction dengan bromin lah. Kalau reaction dengan klorin, klorin warna dia pucat, jadi tak adalah reddish brown tu. Kalau kita nak bezakan alkene dengan alkene, jadi kita menggunakan bromin. Ini dipanggil bromin test. Sebab warna bromin ni dia sangat terang, reddish brown. Brown kemerahan tu. Jadi dia ketara lah dia punya perubahan dia. Kalau kata warna tu hilang, maksudnya warna bromin tu dah tak ada. Reddish brown decolorized, maksudnya ada tindak balas. Kalau warna reddish brown color of bromin tu still remain, maksudnya tak ada tindak balas. Bromin masih kekal sebagai bromin. Okey. Jadi kamu dah lihat dalam eksperimen, alkene ni you gunakan cyclohexane. Kalau kamu letak under sunlight, ada tindak balas. Tapi kalau kamu tempatkan dia dalam gelap, tak ada tindak balas. Jadi penting adanya cahaya di situ, cahaya matahari, ultraviolet light sebagai source of energy lah untuk bromin tu mengalami homolytic cleavage untuk menghasilkan free radical. Jadi kalau tak ada cahaya, tak berlakunya pemutusan homolytic, jadi tak ada tindak balas berlaku. Tak ada terbentuknya free radical. Okey, jadi kamu dah tahu, kamu dah buat eksperimen, kamu dah tahu observation, kamu tahu equation, tapi dia punya mekanisme dia tu macam mana? Bagaimana tindak balas tu berlaku?
macam mana ada terbentuknya free radical. Free radical apa yang terbentuk? Jadi reaction dia macam mana? Jadi step by step dia punya reaction, chemical reaction tu adalah mechanism. Mechanism adalah reaction pathway. Bagaimana dia tunjuk bagaimana tindak balas tu boleh berlaku. Di situ ada nampak intermediate lah, dalam mechanism tu ada nampak intermediate. Okey, jadi di sini kita akan membincangkan tentang mechanism lah, bagaimana reaction tu berlaku. Saya akan bagi beberapa contoh. Kamu mesti tulis ya. Kamu kena ada kertas untuk kamu tulis. Kamu jangan tengok saja. Mekanisme ni kena buat baru kamu boleh faham ya. Okey, yang contoh yang saya ada dalam nota ni ada 2 contoh saja. Yang saya tunjukkan pertama ni adalah reactions of methane CH4 dengan klorin. Ni methane CH4 dengan klorin. Bila adanya cahaya, klorin pun dilarut sama seperti bromin. Kita gunakan pelarut yang inert dichloromethane. CH2Cl2 ni adalah solvent untuk melarutkan klorin atau bromin. Inert solvent. Dia ni non-polar. So nama dia dichloromethane, CH2Cl2. Jadi kan, kamu punya reaction, kita akan buat mekanisme dia tu hanya untuk kita tukar gantikan setiap satu molekul itu, satu saja hidrogen digantikan dengan halogen. Dalam kes ni klorin lah. Molekul methane tu banyak, tapi setiap satu molekul tu, setiap molekul dia punya satu saja hidrogen dia ditukar ganti. Kalau reaction free radical ni dia sebenarnya tak boleh stop lah patutnya. Dia menyebabkan free radical, dia very reaktif. Nak tukar ganti hidrogen semua pun boleh. Tukarkan ganti semua hidrogen tu dengan Cl pun boleh. Tapi kita ni sekarang ni kita nak tunjukkan hanya bila kita tukarkan ganti satu saja hidrogen dalam setiap molekul methane tu dengan halogen, klorin. Jadi apa yang kita tunjuk mekanisme dia adalah untuk monochlorination. Itu maksud dia. Monochlorination maksudnya setiap molekul itu satu hidrogennya diganti dengan satu Cl. Monochlorination, monobromination, atau dia guna istilah monosubstitution. Jadi di sini dia menghasilkan haloalkane, chloromethane lah. Chloromethane. Okey. Jadi hidrogen yang keluar tu dia akan bergabung dengan Cl menjadikan HCl. Okey, jadi type of reaction saya dah mention banyak kali dah, is a free radical substitution. Reaction dia substitution, tukar ganti dan melibatkan free radical yang kita tak nampak lah di chemical equation ni. Kita nak tengok mekanisme sekejap lagi baru nampak. Saya belum lagi cerita tentang mekanisme ni. Ini baru nak terang tentang chemical reaction dia. Jadi reaction dia adalah free radical substitution. Dia ada free radical yang kita akan tempatkan free radical yang terlibat sebagai dia punya reaktif intermediate. Jadi dalam reaction free radical substitution, reaction of alkane ni, hanya alkane sahaja yang mengalami tindak balas free radical substitution. Alkene tak, benzin tak, semua lain tak. Hanya alkane sahaja. Jadi kalau tengok, kalau diberi compound tu adalah alkane, tindak balas dengan halogen, adanya cahaya, kamu dia tanya what's the type of reaction, kamu kena letak free radical substitution lah. Reaction of alkane. Jadi dia punya mekanisme melibatkan initiation, propagation and termination. Jadi kena tulis setiap step ni.
setiap dia punya nama-nama bahagian tindak balas tu kita kena tulis initiation, propagation and termination. Okay, dalam chain initiation, dalam initiation step yang pertama, ini sekarang kita dah masuk mechanism ya. Dalam step yang pertama iaitu chain initiation, initiate bagaimana tercetus. Rantai tu dicetuskan macam mana. Bila adanya cahaya, okey, klorin molekul yang merupakan non-polar molekul akan mengalami homolytic cleavage. Bila adanya cahaya, non-polar molekul Cl2 ini mengalami homolytic cleavage. Jadi kamu kena tunjukkan anak panah. Buat mula dengan di tengah-tengah ikatan kovalent tu. Klorin molekul ni kamu buat satu garis ikatan, tunjukkan ikatan kovalent antara Cl-Cl mengandungi 2 elektron. Bila berlakunya homolytic cleavage, maksudnya dalam ikatan kovalent itu ada 2 elektron tu, satu akan ditempatkan pada klorin yang kiri dan satu lagi elektron akan ditempatkan klorin yang kanan. Maka dengan itu ikatan pun putuslah. Kalau ada di mana garis ikatan itu, ikatan elektronnya bergerak keluar. Sama ada you buat di atas bawah pun boleh. Antara A, B katakan. Okay. Bila mana elektron split equally. Dua elektron tu dibahagi sama rata pada dua atom yang berikatan, seorang dapat satu each, each one get one each. Jadi itu adalah homolytic cleavage. Masih sana ada. Jadi homolytic cleavage, you kena tunjuk anak panah tu kepala dia separuh sebab dia melibatkan satu elektron. Jadi kalau satu elektron yang bergerak, kita buat anak panah kepala dia separuh. Take note of that. Jangan buat kepala dia whole macam tu. Homolytic kita buat anak panah macam ni. Dalam mekanisme mesti letak dia punya anak panah. Okay, homolytic cleavage. One electron involved. Kalau heterolytic kita kena buat dua macam tu. Nanti ada juga heterolytic dalam alkene. Heterolytic cleavage. Dalam alkene, dia melibatkan dua elektron. Dia melibatkan dua elektron. Kita gabung pula Ini kemudian nanti kamu jumpalah. Kalau satu elektron, homolytic. Jadi pentingnya kamu tunjukkan first step, chain initiation, nama step. Kemudian tunjukkan ikatan antara halogen atom, klorin misalnya. Tunjukkan homolytic cleavage. Tunjukkan ada UV, jangan miss ni mesti ada. Solvent ni nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Dichloromethane. Kemudian dia menghasilkan free radical. Dia menghasilkan free radical. Free radical adalah reactive species, reactive intermediate species. Bahan perantara yang very reactive, dia contain unpaired electron. Dia species tu mengandungi elektron yang tak berpasang. Dia ada single electron. Okay, so that's the first step, chain initiation. So di sini ultraviolet light ni sebagai source of energy, so that the covalent bond between chlorine molecule will undergo homolytic cleavage atau fission to produce free radical Cl dot. Itu function sunlight. Okay, step yang kedua adalah chain propagation. Kena ingat perkataan-perkataan ni. Propagate. Dia merambat. How dia become longer.
Okey, tadi dah terbentuklah free radical Cl, dia first step tadi. Jadi free radical Cl tu dia akan serang kita punya alkane. Jadi ingat, di alkane, hidrogen dia akan dikeluarkan. Kan kita substitution, hidrogen keluar, halogen pergi masuk. Tukar ganti. So hidrogen kena keluar dulu. Hidrogen tu keluar, nanti baru Cl masuk. So macam mana hidrogen tu keluar? Okey, hidrogen tu akan combine dengan Cl. Free radical attack alkane, maksudnya hidrogen dia akan keluar untuk bind dengan Cl, free radical. Jadi kamu tunjukkan homolytic cleavage ya. Bond antara C and H yang mana hidrogen tu yang nak keluar. Jadi kemudian elektron tu akan ditinggalkan pada carbon yang tadi asalnya bonded tu hidrogen. Jadi anak panah pergi betul-betul dekat sini dekat carbon. Yang tadinya bonded kepada hidrogen tu. Jadi ikatan antara CH pun putus. Jadi elektron akan ditempatkan pada karbon. Okey. Tolong padam sebab dia sebenarnya okey macam ni tapi takut pemeriksa dia tak dia nak you betul-betul tunjukkan pada karbon. Okey, so you tunjukkan elektron tu duduk pada karbon. Sama ada you letak belah sini kiri, atau letak bawah atau you letak atas. As long as around carbon tu. Nah, jangan letak macam saya asal letak ni sebenarnya betul juga CH3 dot. Tapi dia bukan pada hidrogen dia pada karbon. Kan sebab kita buat tu anak panah elektron pergi pada karbon tu. Anak panah menunjukkan pergerakan elektron. Kita panggil ni curve arrow. Jadi mekanisme dia kena ada curve arrow ni lah. Arrow yang warna merah. Jadi karbon tu yang menerima satu elektron. Dia panggil metal free radical. Cl tadi dia dah combine dengan hidrogen. Hidrogen bawa satu elektron. So dia jadi HCl. Okay, kemudian oleh kerana tadi first step dalam propagation tu kita dah bentuk metal free radical. Metal free radical. Metal free radical ni dia akan attack chlorine molekul. Tak semua chlorine telah menghasilkan free radical di first step tadi. Masih ada dalam bentuk molekul chlorine. Maka dengan itu metal ini dia akan combine dengan Cl. Jadi Cl perlu bawa satu elektron untuk buat ikatan antara C dan Cl. Dan satu lagi elektron tu akan ditempatkan pada klorin yang satu lagi supaya dia menghasilkan free radical. Setelah berlakunya homolytic cleavage. Okey. Jadi dia boleh recycle baliklah Cl free radical tu. Sekejap saya tunjukkan sini. Nampak tak ya? Boleh kan? Kalau tak faham tanya Cl daripada first step akan menyerang alkane, dia akan ambil hidrogen. Hidrogen yang daripada alkane kan kena keluar. Jadi hidrogen bawa satu elektron tinggal pada karbon yang bonded dengan hidrogen tadi. Jadi dapatlah free radical. Free radical metal dalam kes ni. Free radical metal ni kemudiannya dia akan combine dengan Cl. Jadi Cl kena bawa satu elektron untuk combine dengan CH3 dot. Okay, dapat ikatan. Bila anak panah dia macam ni maksudnya terbentuk ikatan. Kalau dia keluar macam ni maksudnya putus ikatan. Kerana anak panah dua elektron tu bertemu membentuk satu garis ikatan. Jadi terbentuklah garis ikatan antara C dan Cl. Chloromethane. Cl dot terbentuk sebagai intermediate yang dia akan recycle balik. Jadi ingat dalam chain propagation ada dua step. Dia ada dua chemical equation. Ada dua chemical step, dua chemical equation di mana free radical dengan bukan free radical. Dia start dengan free radical dengan bukan free radical.
free radical dengan bukan free radical. Okey. Kemudian kalau kita nak tamatkan tindak balas ini, tindak balas ni tidak akan berhenti unless apabila free radical tu tidak ada lagi dalam sistem. Macam mana kita nak matikan reaction tu, kita nak hentikan dengan kita mematikan free radical itu dengan kita menjumlahkan dua free radical. Kita jangan ada free radical dalam sistem. Kalau ada masih, maksudnya tindak balas akan terus lagi. Jadi keberangkalian dia mungkin free radical dengan free radical yang bertemu lah. Free radical klorin dengan klorin yang bertemu misalnya. Mungkin metal free radical dengan klorin free radical. Mungkin metal dengan metal yang combine. Okay, so dia ada size produk lah. Ethane. Okay, jadi kena tunjuk anak panah. You jumlahkan dua free radical. Jadi ini adalah chain termination. Final step. Dia ingat tak? Ada soalan? Chain termination. So ingat, chain initiation, chain propagation, chain termination. Initiation, free radical halogen. Propagation, free radical halogen ni attack alkane. Hydrogen dia keluar, dia jadi free radical alkyl. Kemudian baru dia tindak balas dengan halogen. Dapat kita punya produk. Kalau termination, semua free radical yang ada tu akan dijumlahkan. Boleh tak? Okay, kita tengok. Satu contoh lagi. Cikgu. Macam mana nak tahu benda tu free radical? Free radical kalau dia elektron tu ada nampak single elektron macam unpaired elektron tu maksudnya free radical lah. Free radical tu kalau you nampak dia berlaku homolytic cleavage kan. Jadi elektron tu ditempatkan pada atom itu jadi free radical. Single elektron. Dia unpaired elektron. Okay, sebelum ni kita dah define free radical. Species yang neutral containing unpaired elektron. Dia ada elektron tunggal. Tak ada dia ada elektron yang tak berpasang. Kita buat dengan dot tu. Macam tu ke ya? Kan macam tadi saya kata tadi kan. Okey, free radical akan bergabung. Kita tengok balik kat sini. Free radical apa yang you ada? You ada free radical klorin. You ada free radical metil. CH3 dot. Jadi keberangkalian dia metil dengan metil yang bertemu. Metil dengan klorin yang bertemu. Free radical klorin. Atau klorin dengan klorin free radical yang bertemu. Untuk dia matikan bila mana free radical tu dia bergabung, terbentuk satu ikatan antara mereka free radical tu. Jadi hilanglah free radical untuk satu pembentukan satu ikatan. Saya tunjuk kat sini tunjuk macam mana kita. Jadi dia terbentuk ikatan lah. Jadi tak ada lagi. Dia terbentuk ikatan. Dia. Dua elektron tu membentuk satu ikatan. Macam tu. Kan CH3 dengan Cl membentuk ikatan. Satu ikatan melibatkan dua elektron CH3 dengan CH3 membentuk ikatan. Jadi kalau tak mau tunjuk ikatan tu pun boleh. Kamu buat condense kan dia. Itu ke maksud dia? You tak faham macam mana free radical yang ada kan? Kita dalam sistem tu kita ada Cl free radical dengan metal free radical. Jadi keberangkalian dia mungkin Cl yang bertemu, metal dengan Cl bertemu atau metal-metal yang bertemu. Kita tengok contoh lain. Okay. You tengok lagi boleh faham tak? Madam. Ya. Mekanisme ni untuk apa? Mekanisme ni kira tadi yang awal-awal saya tunjuk adalah chemical equation. Yang saya tunjuk ni chemical equation. Yang saya tunjuk ini adalah chemical equation overall. Dia tunjuk ni overall. Methane CH4
akan menghasilkan chloromethane CH3Cl bila tindak balas dengan klorin secara monosubstitution. Jadi ini chemical equation, dia tunjuk overall. Ini overall chemical equation. Jadi sekarang kalau kita kaji bagaimana terhasilnya chloromethane tu, jadi kita melihat mekanisme. Mekanisme ni yang dikaji oleh sains lah ya. Dia kaji, dia kata mekanisme dia macam tu lah. Bagaimana reaction tu boleh berlaku step by step macam mana. Macam mana. Daripada methane itu macam mana jadi chloromethane. Jadi dia kata mekanisme ni step by step macam mana reaction tu berlaku. Jumlah semua step dalam mekanisme ni adalah overall equation tadilah. Jadi dia kata, reaction tu dia mula dengan pembentukan free radical dulu. Dia nak cerita macam mana reaction tu berlaku. Step by step dia macam mana. Dia panggil mekanisme adalah reaction pathway. Faham dah itulah. Jadi it's part of your syllabus untuk kamu belajar juga dia punya mekanisme. Bagaimana reaction tu berlaku. Bentuk free radical dulu. Free radical tu akan serang, keluarkan hidrogen. Dia jadi free radical alkyl. Kemudian alkyl tu dia akan combine dengan halogen. Macam tu. Mekanisme dia macam tu lah Ada chain initiation, chain propagation, chain termination. Kamu kena belajar jugalah mekanisme dia is part of your syllabus. Soalan nanti tentang ni ada Tapi mungkin kadang dia tak suruh tulis semua step-step dalam mekanisme tu. Mungkin dia kata tuliskan propagation step. Tuliskan termination step. Macam tu. Dia mungkin take part by part pun ada. Ada juga soalan kalau nak kata minta semua pun boleh. Buat mekanisme keseluruhan pun boleh. Atau part by part pun ada soalan. Okay. Ini yang kedua. Saya tunjukkan mekanisme untuk reaction of ini 2,2-dimethyl propane. Dia kalau pakai slideshow ni dia kecil pen dia. Kena stop dulu. Kalau saya skip sekejap. Okay, tak apalah. 2,2-dimethyl propane. Kan nampak kan Parent dia 3 karbon propane. Ada methyl pada kedudukan nombor 2. Jadi 2,2-dimethyl propane. Produk yang terhasil selepas monosubstitution adalah ni nombor 1 kat sini. Br 2, 3. So 1 bromo 53 order Br dululah. 1 bromo 2,2-dimethyl propane. Dia jadi haloalkin You pasang hidrogen dia tu, mana-mana hidrogen ditukar ganti pun boleh. Semua sama saja. 2,2-dimethyl propane ni mempunyai hidrogen yang equivalent. Semua hidrogen ni sama. Jadi kamu tukar ganti mana-mana hidrogen satu, sama sahaja produk dia. Ini nampak saya dah tukar ganti satu hidrogen dengan Br. Asal dia CH3, sekarang dia jadi CH2Br. Kalau kamu letak Br tu kat mana-mana pun sama saja. Kita akan mula karbon tu sebagai karbon nombor 1. Okey, jadi ini dia punya chemical equation. Reaction dengan bromine, ada cahaya. Menjadi haloalkin kita dan HBr. Jadi apa dia punya mekanisme? Jadi sama sahaja iaitu macam tadi kita dah discuss. Dia mesti ada, you mesti tulis chain initiation first step di mana halogen itu be careful tengok bromine ke klorin. Okey, ni bromine. Bromine tu mengalami homolytic cleavage. Tunjukkan garis ikatan kovalent antara Br-Br yang non polar. Berlakunya homolytic cleavage.
Mesti ada cahaya, sunlight atau heat atau ultraviolet light, penghasilan free radical. Pada chain initiation sama je macam tadi saya bincang. Okay, cuma dekat propagation kamu tadi tengok hidrogen mana yang kita nak keluarkan. Okay. Tadi tapi dia hidrogen dia equivalent ya, mana-mana hidrogen pun boleh ya, tapi saya nak bagi sama macam yang saya buat tadi di chemical equation, saya ambil hidrogen dia yang dekat carbon yang hujung sekali ni. Tapi kamu mesti tunjukkan ikatan antara carbon dengan hidrogen tu. Sebab kita nak tunjukkan homolytic cleavage. Jadi bila Br free radical tu dia datang dengan alkane, maksudnya dia attack alkane kita. Br free radical di first step tadi, dia akan attack alkane, maksudnya dia akan ambil hidrogen daripada alkane tu. Kan alkane tu kena, dia punya hidrogen alkane tu kena keluar dulu. Dia punya hidrogen mesti keluar. Baru nanti Br masuk. Jadi Br free radical tu yang akan ambil keluar hidrogen untuk menghasilkan free radical, alkyl. Okey, sini azan. Okey, cuba you all buatkan soalan ni sambil mendengar azan tu. Cuba buat soalan lain. Saya bagi chemical equation kat sini, you all cuba buat. Okey, kita sambung balik. Jadi semua chain initiation samalah halogen. Sama ada klorin atau bromin yang mengalami homolytic cleavage. Okey. Lepas tu propagation, free radical yang terbentuk
dia akan combine dengan hidrogen. Fokus dekat karbon mana yang hidrogen tu yang kita keluarkan. Jadi BR dia akan ambil hidrogen tu lah. Dia tengok kalau dia bagi equation, dia tengok produk tu hidrogen mana yang telah diganti. BR duduk kat mana? BR atau CR tu duduk kat mana? Jadi karbon itu dia punya hidrogen dia yang hilang. Jadi tunjukkan ikatan CH tu supaya kita nak buat homolytic cleavage kat situ. Kita nak kena tunjuk anak panah. Pemutusan ikatan ni kena tunjuk ni. Jadi free radical tu akan ditempatkan pada karbon itu. Karbon yang asalnya ada hidrogen yang telah dikeluarkan. Kemudian BR akan duduk kat situ lah. Okay, BR tu dia berlakunya homolytic cleavage. Sebab dia CH2 dah ada elektron. Alkyl free radical tu dah ada elektron. Jadi satu lagi elektron adalah hasil daripada BR yang bawa supaya dia jadi produk kita tu lah. CBr tu. Okay, jadi dalam sistem free radical yang kita ada di sini, BR free radical dengan alkyl free radical. Ini adalah neopentyl lah dia panggil ni. Jadi kebarangkalian dia mungkin BR yang akan bertemu. Alkyl ini yang akan bertemu. Bentuk ikatan nak tunjuk tak apa, tak tunjuk tak apa. Asalkan ada anak panah. Dan mungkin alkyl tu yang akan bertemu. Membentuk garis antara mereka. Kat mana yang ada dot. Macam tadi kan, tadi saya letak belakang CH2 dot kan. Ini kalau kita nak bagi mudah anak panah tu kita nak buat dia. Kalau kata saya letak dot kat sini. Kalau dot kat sini dia jadi CH2. Ini kan. Jadi kalau kita nak buat anak panah nanti nak kena pusing macam tu kan. Susah kan. Jadi saya flipkan structure tu. Jadi CH2 yang duduk menghadap. CH3 tak ada dot CH2 yang ada dot tu. Jadi CH2 bertemu dengan CH2. Saya flipkan structure tu. CH2 bertemu dengan CH2. Membentuk garis ikatan antara CH2 dengan CH2. Bolehkah? Okey. Yang saya buat. Cikgu. So maksudnya yang chain termination tu bukan tiga-tiga berlaku. So antara tiga ni lah pilihan dia akan berlaku dalam reaction untuk yang first tu. Kebarangkalian dia. Ini keadaan di mana free radical bila dia bertemu, mungkin BR yang bertemu macam tu. Mungkin alkyl dengan BR yang bertemu atau alkyl. Jadi adalah sebahagian kecil ke macam tu nah. Dia punya side product ni lah ni macam alkyl bertemu ni. Okay, Yang jadi kalau chain propagation pun sama juga cikgu. Dua-dua akan berlaku ke ataupun salah satu? ada propagation memang macam itu. tu. Ada. Propagation memang macam tu. Termination tu kebarangkalian mungkin. Termination ni mungkin tapi mungkin sebilangan kecil macam tu lah. Adalah kebarangkalian dia kan. Ada jugalah bukan tak ada langsung. Ada. Kebarangkalian dia ada. Sebab dia free radical ni dia tak boleh kontrol kan. Jadi dia mungkin bertemu antara yang sama jenis atau yang berbeza jenis. Okey, kalau saya buat yang contoh tadi ni. Ini kan. Jadi kamu sebenarnya kalau dia bagi equation ataupun dia bagi dengan nama, dia habaq mention produk dia macam mana. You just focus hidrogen mana yang ditukar ganti. Hidrogen mana yang mengalami tukar ganti ni. Ni hidrogen ni, dia tengok CH3, CH2, CH3 asal dia kan. Ini CH3, CH2 tadi dah tak ada, terjadi CHBr. Mungkin dia tunjuk ikatan, mungkin dia tak tunjuk ke, dia buat condense.
Tapi maksudnya asalnya dia ada H ada 2, telah tinggal 1 saja. Di karbon yang tengah ni. Jadi maksudnya H dia tu akan hilang, H karbon yang kedua ni dia akan hilang. Dia akan jadi free radical dekat situ. Kemudian nanti Br akan masuk, so kita akan dapat 2 bromo ni lah. Ni 2 bromo propane. Produk dia. Okay. Jadi dia mula dengan chain initiation, Br mengalami homolytic cleavage bila adanya cahaya menghasilkan free radical. Okay, kemudian, cuba buat tengok sendiri jadi sekejap. Kemudian chain propagation. Ingat dia sambung kan. Jadi first step tadi kita ada free radical Br. Alkane akan diserang oleh Br ni. So structure kita ni adalah structure alkane. Alkane kita 3 karbon CH3 CH 2 kan. Itu CH3 kan. Tapi satu yang kita nak keluarkan hidrogen tu kita buat ikatan. Tunjukkan carbon hydrogen bond tu. Supaya kita boleh buat homolytic cleavage kat sini. Pada karbon kedua kan. Karbon kedua hidrogen dia hilang. Jadi tunjukkan bagaimana hidrogen tu hilang. Nak ganti dengan Br kat situ. Jadi dia bukan hidrogen pada karbon yang pertama ni. Ini karbon kedua. Kita tengok hidrogen mana yang hilang. Tunjukkan ikatan karbon hidrogen sebelum dia hilang. Jadi dengan free radical. Jadi Br free radical dia akan datang nak combine. Nak buat ikatan antara H kena bawa 1 elektron. So H bawa 1 elektron, nanti dia akan terbentuklah ikatan antara Br ni. H dengan Br. Okay. Kalau kamu buat dia duduk sebelah-sebelah, senang. Dia lagi nak panah tak payah panjang sangatlah. Tarik situ pula dah. Okay, jadi satu lagi, elektron ikatan ni tempatkan pada karbon tu. Macam tu. Jadi kita akan dapat CH3 CH dot CH3 hidrogen dah keluar. Sebab hidrogen dah pergi combine dengan Br menghasilkan HBr. Free radical terbentuk, free radical alkyl. Jadi bila free radical alkyl dah terbentuk, nanti Br boleh pergi dah kat sana. Tapi dalam bentuk molekul, tak semua free radical Br telah terhasil di first step tadi. Masih dalam keadaan molekul pun banyak juga. Jadi di sini molekul free radical alkyl itu akan menyerang bromin molekul. Ingat dalam chain propagation, dia mesti free radical dengan bukan free radical. Free radical dengan bukan free radical. Dia ada 2 step. Kamu tak boleh tulis step yang kedua dulu. Step yang pertama ni kemudian tak boleh. Dia kena mula dengan yang ni. Yang ni kena duduk atas. Ini dulu. Ini dulu. Baru yang ini. Kalau you terbalik tak boleh. Sebab dia kan mula dengan free radical Br. Ambil keluar hidrogen tu untuk jadi free radical. Okay, boleh tak? Jadi sebenarnya kita jangan pening dengan structure. Structure tu, sebenarnya kita fokus pada karbon yang ada H tu. Kita fokus pada karbon yang ada H. Apa jadi pada karbon tu? Karbon tu jadi free radical. Okay, nanti bila jadi free radical, dia akan combine dengan Br. So dia bagilah structure macam mana pun yang tepi-tepi ni dia salin balik je. Cikgu, yang Br tu kan, dia non-free radical ke? Non-free radical.
bromine molekul. Tu saya kata tadi, tak semua dah menghasil free radical pada first step. Masih ada keadaan asal dia bromine molekul. Kan, tadi kita tengok first step tadi saya tunjuk, dah jadi free radical. Tapi bukan semua jadi free radical. Masih ada yang dalam bentuk molekul. Tak jadi free radical. Jadi dengan itu, alkyl tu dia boleh menyerang. Alkyl free radical dia akan serang bromine molekul. Maksudnya Br kena keluar untuk combine dengan C. So elektron dia tu bagi pada Br, maksudnya Br akan ambil elektron tu untuk combine dengan carbon untuk buat ikatan. Satu lagi elektron tempatkan pada Br yang satu lagi. Maksudnya sekarang kita dah dapat ikatan antara C dan Br tu. Bila dia nak panah dia bertemu macam ni, maksudnya bentuk ikatan. Karbon bawa satu elektron, Br bawa satu elektron, so dapatlah garis ikatan. Okay, so dia ada Br free radical yang recycle balik lah. Boleh tak? Kemudian chain termination, kita ada free radical apa? Kita ada Br free radical, kita ada ini isopropyl free radical lah. Karbon yang tengah tu yang ada free radical. 3 karbon, karbon yang tengah ada elektron unpaired. Jadi keberangkalian dia ini chain termination tulis dia punya step dia. Chain termination. Chain termination. Mungkin Br dengan Br bertemu. Mungkin Br dengan ni kita panggil isopropyl lah. Isopropyl. Ni hidrogen jangan lebih Tengok betul-betul. Dia karbon, dia ada H, dia ada metil, tu yang dia ada dot. Ni selepas berlakunya homolytik kan. Homolytik asalnya dia 4 macam tu kan. Elektron dah letak kat situ. Elektron pergi sebelah. Okay, be careful dengan number of hydrogen tu. Okay, so free radical Br dengan isopropyl free radical dan mungkin juga isopropyl dengan isopropyl. Ada Pak Hari tak? Isopropyl dengan isopropyl. Nyamuk ke apa ni? Nyamuk. Ni CH3. Be careful lah. You kalau hidrogen tak betul je, salah structure kamu. Okay, jadi ni jadi Br2. Ni jadi CH3, CH. Okay, kalau kamu tak mau tunjuk ikatan pun boleh. Kamu nak tunjuk dia duduk sebelah. Buat Br. CH3. Yang ini kalau nak mudah, kita buat macam ni atas bawah senang. CH3 nanti akan terbentuk ikatan lah antara C dengan C yang ada dot tu. CH3, CH, CH3. Yang ni kira nama dia ni 1, 2, 3, 4. Ini butin. Ini 2, 3 lah. 2, 3 dimethyl butin. Parent cari antara karbon yang terpanjang dia 1, 2, 3, 4. 2 dengan 3 ada metal. So 2, 3 dimethyl butin. Ya, anak panah jangan lupa. Banyak yang tertinggal anak panah. Buat dia macam soalan dia bertemu. Dia nak bertemu lah sebab nak bentuk ikatan. Dia bentuk ikatan Ni saya tak tunjuk ikatan, yang ni saya tunjuk ikatan. Bila dot-dot bentuk satu ikatan. Okey, boleh tak?
Okay, kalau saya cuba saya ringkaskan lebih faham kalau saya ringkaskan. Dia whatever structure alkene, sebenarnya kita salin je yang lain-lain tu. Fokus pada karbon yang ada hidrogen yang kita nak singkirkan tu. Tadi first step tadi, halogen, okay, klorin ke, ada UV, anak panah, jadi Cl dot misalnya. Dalam chain initiation. Step yang kedua, propagation. Okay, Cl dot ni akan serang alkene. So kita fokus karbon yang ada hidrogen yang kita akan singkirkan tu. Ini dia punya structure macam mana tu, kita je salin je. Salin saja yang tepi tu Dia fokus pada karbon yang ada hidrogen. Hidrogen yang kita nak singkirkan. Okay, bila dia ada Cl free radical, tunjukkan Cl ni akan datang nak combine dengan hidrogen. Hidrogen bawa satu elektron untuk combine dengan dia. Satu lagi elektron dia tempatkan pada karbon tu. Cantik. Anak panah dia kepala dia separuh. Macam tu. Dengan itu, terbentuklah free radical. Kat karbon tu alkyl. Manakala HCl terbentuk. Jadi kemudian bila dah jadi free radical alkyl, combine dengan Cl. Molekul. Misalnya saya cakap tentang klorin. Ini reaction dia. So maksudnya ni akan combine. Macam tu. Ni akan macam tu. So maka terbentuklah ikatan antara Cl. C dengan Cl tu. Plus dengan Cl free radical. Kemudian yang ketiga kita jumlahkan lah. Mungkin Cl dengan Cl. Mungkin karbon dengan Cl. Okay. Mungkin karbon dengan karbon. Cl dengan Cl. Dapat Cl2. Karbon dengan Cl. CCl. Ni saya buat asas ni. Karbon free radical dengan karbon free radical. Dia akan bentuk ikatan. Macam tu. Macam mana? Susah ke senang? Faham tak? Kamu tengok. Cl. Asas dia Cl molekul mengalami homolytic cleavage. Mesti ada UV. Mesti ada homolytic cleavage. Jadi free radical. Hidrogen perlu disingkirkan sebab dia tukar ganti. Siapa yang nak keluarkan hidrogen tu? Iaitu free radical tu. Daripada first step tadi. Free radical tu dia akan datang, dia akan combine dengan hidrogen. Jadi hidrogen kena bawa satu elektron. Hidrogen kena bawa satu elektron. Jadi satu lagi elektron tinggal pada karbon tu. Jadi putus ikatan. Maka dengan itu terbentuklah alkyl free radical. Jadi maksudnya hidrogen dah keluar. Jadi free radical. Jadi dengan itu bolehlah Cl akan combine dengan dia lah. Cl bawa satu elektron untuk combine dengan karbon tu. Membentuk kita punya produk. CCl. Right. Nanti termination, kita akan combine semua free radical yang ada. Okay tak? Okay. Sekejap. Okay, jadikan
let's say, tengok tutorial, tengoklah. Tengok tutorial. Action yang ini. Ya, ke bawah. Tak mau turun. Soalan nombor 8 ni. Alkin ni ada satu soalan je sini. Nombor 8 A student add in 1 ml of bromine into a gas vessel containing ethane. Ethane ni gas. At room temperature on a bright sunny day. State the type of reaction. Write the chemical equation. Wih, tak mau lari dia. Write the reaction equation. Write the mechanism for the formation of the product. Compare the colour. Colour of the mixture under sunlight and in the dark. Explain. Jadi tengok dia alkin dia adalah ethane. Dia pakai ethane gas. Okay, saya buka slide. Semua orang tulis nanti boleh submit Ramai kamu tak submit dia punya tutorial dalam GC. Kalau kamu submit bolehlah saya tengok salah kat mana, saya boleh semak. Ni saya tak tahu you all buat ke tak buat tutorial ni. Tutorial buatlah. Okay. Saya dah bincang tapi boleh tulis balik supaya you lebih clear. Mungkin you tak berapa apa ni, sebab duk tengok je saya buat ni, you mungkin tak tahu apa-apa sangat. Tapi bila you buat balik baru you dapat tahu dengan lebih. Ya, tengok balik video, buat balik tutorial tu. Okey, tadi apa soalan dia tadi? Ethane kan? Mana dia soalan dia? Okey, nampak di sini. Cik sangat kot ni. Kita highlightkan yang mana yang penting. Apa dia kata kat situ? Oh, sudah tak aktif. Macam mana nak aktifkan dia? Boleh pula. Okay, tak apa, saya tulis kat slide lah. Tapi di sini bromine, kita tengok notice bromine bukan klorin bromine, ethane. State the type of reaction. Type of reaction, free radical substitution lah. Write the reaction equation, chemical equation. Bromine, the UV, dichloromethane plus ethane tu. Ethane plus bromine, jadi kita buat mono substitution cukup lah. Dia jadi bromoethane. Write the mechanism. Lepas tu ni ada observation sikit. So compare colour under sunlight and in the dark. Observation sama macam kita buat kira alkin, itu dia tindak berada macam tu. Kalau dalam cahaya. Kalau dalam dark, macam tu. Observation dia semua sama. Dia bagi pil lah alkin apa pun. Okay, jadi maksudnya, okay. Jadi dia bagi dalam bentuk ayat, formula apa dia tak bagi, kamu dah faham lah structure dia macam mana. Jadi chemical equation, ni question number 8 chemical equation dia kata tadi type of reaction, first one dia adalah free radical. Ini tutorial topik tu alkane. So first one, free radical substitution. Okay. Dia punya chemical equation, ethane, CH3, ethane 2 carbon alkane. Make sure kalau you tak pandai lagi, tengok okay. 2 carbon, dia ada CH3,
CH3. Jangan CH3, CH2. Ada juga buat ethane, CH3, CH2, ethane. Kan macam mana? Itu etil lah. Ethane plus dengan bromin dalam cahaya sunlight boleh tulis atau UV dengan inert solvent dichloromethane. Kita buat mono substitution saja. Maksudnya tukar ganti satu hidrogen, setiap molekul tu satu hidrogen kita tukar ganti dengan Br. You nak buat Br duduk depan, karbon yang depan atau karbon yang nombor 2 tu, tak kisah, sama saja, produk dia sama. So, saya suka dia duduk ke belakang sikit. CH3, CH2 lah 2 tau. Dia H tak apa nak jadi. CH3, CH2. Kan, asal CH3, satu hidrogen dah keluar. Br. Dia buat mono substitution. Sebenarnya semua hidrogen ni tukar ganti pun boleh. Tapi kita nak buat mekanisme ni, kita just fokus pada mono substitution. Mono bromination. Mono bromination kita buat. Dia jadi bromoethane produk dia ni. Okay. Jangan tulis 1 lah sebab kat mana-mana karbon ni ke karbon depan ke sama saja is 1. Okay, jadi bromoethane. Itu dia punya chemical equation. Kalau dari segi dia punya mekanisme. Okay, nombor 3 mekanisme ke tadi dia kata. Nombor 3 ada apa? Take the direction, write the chemical equation, write the mechanism. C. Okay, mechanism. Jadi mekanisme dia. Tutorial Okay, jadi mula dengan chain initiation. Chain initiation. Tak mau ambil ruang sangat. So bromin. Bila adanya cahaya mengalami homolytic cleavage. Menghasilkan free radical Br. Nak buat combine dua-dua Br, 2 Br dot pun boleh, tak ada masalah. Yang kedua adalah chain. Rapatkan semua boleh tak? Chain propagation. Br free radical yang terbentuk di first step ni akan menyerang kita punya alkane, fokus pada Br, H mana yang hilang. H carbon ni kan. H carbon ni. Daripada CH3 jadi CH2. Satu hidrogen dah hilang, tukar ganti. Jadi kita buat ikatan tu kena tunjuk. Ikatan CH tu. Jadi kita buat sini CH3, CH2. Okay, satu ikatan C dengan H tunjuk. Dia nak buat di bawah pun boleh, nak buat tepi boleh. Tepi macam senang sikit. Asal CH3 kan. Tapi H1 tu kita tunjukkan dia punya ikatan. CH, H tu nak keluar. Plus dengan Br free radical. Radical yang daripada first step tadi atas tadi disambung ke bawah. So maksudnya Br akan combine dengan H. H mesti bawa satu elektron untuk combine. Jadi terbentuklah ikatan antara H dengan Br ni. Bila nak panah elektron dia macam tu kan. Terbentuk ikatan. Putus ikatan CH tu. Elektron tu bagi balik pada karbon. Tunjuk, tempatkan pada karbon. Okay, jadi dengan itu terbentuklah free radical kita CH2. Bubuh elektron dekat karbon. Yang nombor sebelah hidrogen tu ada setengah partikular pula. Jadi plus dengan HBr. Okay, saya nak sumbat semua kat sini. Boleh ke? Jadi chain propagation dia ada 2 step. Satu,
pembentukan free radical alkyl tadi. Bila hidrogen dikeluarkan, keluarkan hidrogen jadi alkyl free radical. Jadi alkyl free radical ni dia akan kemudian dah terbentuk, dia akan menyerang halogen. Bromin molekul tu. Kita tunjuk. So ini dia akan combine dengan Br. So dia akan jadi CH3, CH2, Br di ujungnya. Dah bentuk ikatan antara C dengan Br. Plus Br free radical. Macam mana? Boleh tak? Propagation yang akan mungkin ada masalah tu. Kemudian chain termination. Nak tempatkan semua satu tempat, senang you nampak. Chain termination. Selagi kita tak matikan free radical, kita matikan free radical tu untuk tamatkan tindak balas, kita kena jumlahkan dua free radical. Free radical campur dengan free radical pada chain termination. Maksudnya Br bertemu dengan Br. Br bertemu dengan Br. Jadi Br tu. Br bertemu dengan, kalau nak buat elektron tu kiri kanan boleh, atas bawah. Plus dengan, jadi kita adjust bagi nak mudah, kita bagi yang ada free radical duduk depan. Kita flipkan. You nak buat elektron tu tepi, atas, bawah boleh je. Dia patut letak, kalau letak belah depan, dan kalau kita letak sini, dia taklah jauh sangat nak panah ni. Buka kat sini. Sama saja. Ini combine dengan yang ni. Saya padam elektron ni, bagi duduk depan-depan sikit. So jadilah Br, CH2, CH3. Tu dia macam tu pun tak apa. Sama saja. Br duduk belakang ke, duduk depan ke, sama saja. Tetap bromoetin juga. Kemudian mungkin kita buat etil dengan etil. Etil free radical dengan etil free radical. Be careful yang mana yang dapat dot tu. Jangan CH3 yang ada dot, CH2 yang ada dot. Combine. So dia jadi butane lah, CH3. Jangan terbalik, CH2, CH2. Bukan CH3, CH2, CH3. Yang dia join tu adalah karbon dengan karbon yang ada dot. So CH3, CH2, CH2, CH3. Jadi butane. Now you are macam mana? So far so good. Tengok, ini dua karbon kat mana-mana hidrogen boleh. Chain initiation, Br jadi free radical. Chain propagation, free radical Br dari first step tadi, dia akan combine dengan hidrogen. Dia ambil hidrogen, sebab hidrogen kan kena keluar, nak ganti dengan Br, substitution. So terbentuklah free radical alkyl. Karbon yang asal ada hidrogen tu, karbon tu nanti jadi free radical. Free radical alkyl. Right. Lepas tu, dah jadi alkyl free radical, bolehlah combine dengan halogen. Daripada halogen molekul. Kemudian, free radical apa yang ada dalam sistem? Kita ada free radical Br, kita ada free radical alkyl. Jadi kebangkalan dia akan bertemu lah. Mungkin Br-Br, Br alkyl, alkyl-alkyl. Macam mana? Okey ke? Profile okey. Boleh cikgu. Ya, okay. Alhamdulillah setakat ni boleh lagi faham. Nampak faham ya. Okey, baik saya
saya tak buat overall. Okey, cuba saya buat macam ni. Cuba you tuliskan propagation saja. Write the propagations, the chemical equation in propagation. Write the chemical equation in propagation, in chain propagation. Chemical equation in chain propagation. When di satu butane reacts dengan klorin to form 2-bromo butane. Itu yang pertama. Yang kedua, cyclopentane react with chlorine. Tadi atas chlorine kan, react with bromine to form ini presence of sunlight mesti ada bromine. Cyclopentane react with bromine to form bromocyclopentane. Faham tak soalan ni? Write the chemical equation. Let's bagi dia naik ke atas sikit. Kita select. Madam, Yang terbaru, ya. yang nombor 1 tu form 2 chlorobutane ke bromobutane? Tu chloro, sorry. Silap. Chlorobutane. Dia baca soalan Write the chemical equation in Write chemical equation for Write chemical equation for chain propagation. When jangan nak ambil bahagian propagation saja. Write chemical equation for chain propagation. Dalam mekanisme tu, dalam chain propagation, apa dia punya chemical equation apabila butane react with chlorine to form 2-chlorobutane in sunlight lah maksudnya reaction periodic substitution lah antara butane dengan klorin. Dia jadi 2-chlorobutane. Okay, yang kedua, apa lagi dia punya chain propagation chemical equation apabila reaction tu adalah cyclopentane react with bromine to form bromocyclopentane. Daripada ayat, kita transform kepada chemical equation. Kamu dah salin kan? Butane jadi 2-bromo. 2-chloro. Saya tulis bromo juga kat saya. Chloro. Dengan klorin. Butane dengan klorin dulu. So yang tak sat ni, dia punya reaction dia, reaction yang satu answer dia.
Saya buat dulu chemical equation. Sekejap lagi baru dia punya propagation tu Daripada ayat tadi semua kita nak fahamkan ayat tu. Maksudnya dia butin, H3, CH2, CH2, CH3, reaction dengan klorin, adanya UV, dichloromethane, dia jadi 2-bromobutin. Jadi CH3, CH, Cl, 2 kloro Cl pada karbon kedua, 2 kloro 2 kloro butin. CH2 ni salin saja. Plus HCl lah dia punya overall equation dia. So dia punya propagation dia apa dia? Chain propagation dia mungkin kamu dah ingat free radical terbentuk dulu. Sekarang dia dah free radical dah terbentuk lah. Dia tak ada initiation tu. Yang Ayu kena fikir dalam propagation tu dah lepas first step tadi. Jadi free radical dia Cl. Dan dia akan serang kita punya alkane. Jadi kita fokus dekat tunjukkan yang hidrogen mana yang kita nak keluarkan tu. Buatkan garis ikatan dia. Betul sikit. CH2 kat sini rasakan. So CH, H1 kita tunjukkan ikatan. Ni CH2, CH3. Jangan pergi kembang semua nanti nampak serabut lah. Kita just tunjuk ikatan CH, H yang kita nak hilang tu. Dengan Cl free radical. Yang daripada first step. Nak panah, dia akan combine dengan H. H akan bawa satu elektron untuk combine. Satu elektron tinggal macam tu. Jadi dia akan jadi CH3, CH dot CH2, CH3. Dia jadi hidrogen hilang, free radical carbon tu. Okay, kemudian CH3, CH, salin balik Free radical. Ni free radical set butil lah sebenarnya ni Plus dengan klorin molekul. Dia akan combine dengan klorin. Klorin kena bawa satu elektron nak combine. Satu elektron tinggal pada Cl lagi satu. Boleh dah. So dia akan jadi CH3, CH, Cl. Kamu nak buat tak mahu tunjuk ikatan pun tak apa. You buat duduk sebelah kat carbon tu boleh. Lepas tu CH3 plus Cl free radical. Jadi propagation dia. Jadi kita nampak dua klorobutin tu ada kat situ. Dalam propagation tu dah ada produk yang kita interested. Okay, lagi satu tadi adalah cyclopentane dengan bromin. Cyclopentane. Dia punya chemical equation dia. Cyclopentane gelang 5 reaction dengan bromin dia jadi bromocyclopentane. Dia bubuh BR kat mana-mana pun tak apa. Plus HBr. Jadi dia punya propagation dia chain propagation adalah alkane kita tu akan diserang oleh free radical Br. Br dia akan ambil hidrogen tu.
Hydrogen kena bawa satu elektron, di-combine dengan dia. Satu elektron lagi tinggal dekat carbon tu. Jadi tunjukkan dekat ikatan ni, tengah-tengah ikatan. Elektron ikatan tu homolytic cleavage. Lepas tu kita dapatlah free radical cyclopentyl. Elektron bawah dekat carbon tu. Plus dengan HBr. Cyclopentyl dengan bromin molekul, dia akan serang bromin molekul tu, maksudnya dia akan combine dengan Br1. Br bawa satu elektron, di-combine dengan dia. Macam mana? Banyak dah saya buat ni. Maka terbentuklah kita punya produk. Br free radical. Okay tak? Anak panah penting perlu lukis. Anak panah yang warna merah tu, curve arrow. Mechanism kena ada benda tu lah. Okay, boleh. Apa lagi saya nak bagi kat you all, nak test you all. Cuba saya dah buat 3 carbon, saya dah buat tu, saya dah buat, okay, saya buat gelang. Saya buat ni Kalau macam ni, chemical equation dia. Mesti dia lagi. Dia bagi dengan chemical equation. Just buat dia punya propagation je. Right propagation. Right chain propagation. Sebab yang tu yang susah pun. Right chain propagation saya buat gelang lain pula. Gelang apa nak buat ni? Cyclobutane. Cyclobutane. Ada metil. Reaction dengan bromin. UV dichloromethane. Dia jadi. Dia ada situ. Okay, apa dia punya propagation dia? Atau lagi. Dah 6. Okay. Dua setengah lah. H3 plus chlorine. Saya ingat nak semak tu, quiz tu. Tunjuk you all. Okay, boleh tak? Ni fokus je. Fokus. Hidrogen mana yang hilang? Hidrogen ni dia bentuk dalam skeleton. Dia tak tunjuk lah. Actually dia ada hidrogen ni. 1, 2, 3, 4 ada hidrogen situ. Hidrogen ni telah mengalami tukar ganti. Ganti dengan Br. Boleh tak? Macam mana jawapan dia?
yang satu Jadi kamu buat, tunjukkan bond. Yang ni memang nak kena, dia memang kena ada kat situ, tapi bukan bond dia yang nak putus Bond yang ini yang putus tu bond yang ini. Ni H ni. Plus dengan PR molekul. Sorry. Bukan buat equation buat mekanisme dia, sorry. Plus dengan BR dot. BR dot. Ni saya kena buat dengan hitam lah ni. Sebab nak panas saya nak buat warna merah. Cara. Okay, dia macam tu. CH3 bond H. Ini pergi combine macam tu. Ni combine dengan dia. Ni pergi kat carbon tu. Boleh nampak tak? Tapi ada ni nampak lindung sikit. Bagi elok lah bagi nampak clear. Tarik bond panjang sikit supaya senang dia nampak. Dia akan combine. Electron tu tinggal kat carbon tu. Maksudnya dia akan jadi, ni semua salin je. CH3 dot situ kat carbon tu. Plus dengan HBr. Kemudian ambil yang dot tadi. Dia ada CH3, jangan lupa lah. Salin je. Carbon tu dengan bromine molekul. Ini akan datang. Dia akan bawa combine. Nak pandai you nak buat atas bawah, atas bawah boleh je. Ini CH3. Dia dah bentuk ikatan dah dengan BR. Plus BR dot. Macam boleh tak? Dah habis dah? Laju tak? Saya buat laju tak? Boleh sempat salin? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Kita tengok yang ni. Yang kedua, last one last. Dia buat tengah-tengah tadi. Yang ni, yang kedua ni, saya buat ni. Tengok tu. CH3 ni, tengok Tengok dia different. Ni CH3, ni jadi CH2. Yang lain semua salin. Okay, jadi CH2 tunjukkan ikatan. Ini CH3. Dengan free radical, klorin ke tadi saya buat? Klorin free radical lah. Daripada first step tadi. So dia akan datang, nak combine dengan hidrogen. Hidrogen kena bawa satu elektron, nak balas dengan dia. Satu lagi elektron tinggal pada karbon tu. Okay. Maka dengan itu, dan semua salin je. Ni salin. Yang ni dia jadi CH2 dot. Plus dengan HCl.
salin balik yang atas radical, free radical alkyl tu. Dia ada CH2 dot. Ini CH3 plus dengan Cl molekul. Tak semua dah jadi free radical first step tadi. Jadi akan datang. Ni kena pergi nak combine. Maksudnya Cl yang belah kiri tu lah yang bawa elektron tu. Tinggal pada Cl yang satu lagi yang belakang. Dia dapat elektron. Jadi cycle balik lah. So ini CH2 Cl. Dia ada CH3. Cl free radical. Macam tu. Propagation untuk yang kedua tu. Propagation ni chain propagation. Propagation yang masalah ke? Tadi juga ni chain propagation. Kita ambil hak yang second step je. Boleh ke? Jadi penting kamu buat bond antara karbon dengan hidrogen yang nak hilang tu. Karbon dengan hidrogen. Karbon dengan hidrogen. Ada bond tu kita tunjukkan. Asal dia CH3, kita jadi CH2 lah, ambil satu bond kita tunjukkan. CH bond. Jadi free radical. Sebab elektron dia tinggal kat situ. Sebab elektron ni dah tinggal ni. Nampak ni elektron tinggal. Kat karbon tu. Satu lagi hidrogen bawa. Putuslah ikatan. Hidrogen tu dah bawa keluar lah. Tapi combine dengan Cl. Nanti dia pun akan combine dengan Cl juga. Kita nak hasilkan produk kita tu. Okey, macam tu lah. Jadi, lupa nak terang yang ni Okay, compare the colour of mixture. Tak boleh, tak aktif. Saya. Okay, boleh tak? Tak boleh juga. Okay, compare the colour of the mixture. Reaction under sunlight dengan reaction in the dark. Okay, kalau kata dia under sunlight, kita kata reddish brown kalau bromine kan. Dia punya observation tu. Ini yang ini test amali nanti Dalam amali you all nanti ada test yang ni, termasuk yang ni. Alkohol dengan alkin tu, reaction alkin. Jadi kalau kata observation for bromine test. Ni kita panggil bromine test. Bromine test iaitu bromine, dichloromethane, either sunlight atau dark lah condition dia. Jadi kalau kata observation in sunlight untuk alkene, dia kena kata reddish brown. Observation reddish brown, color of bromine, decolorized. Kalau observation in the dark, you kena kata
reddish brown, color of bromine remains unchanged. Jangan terbalik Yang positif test, yang dah tak ada BR. Kalau dia masih ada BR, maksudnya dia negatif. Yang positif kalau BR dah tak ada. BR dah jadi haloalkin. Okay. So far so good, okay. Macam mana? Saya tutup juga recording ni. Saya nak timbang apa-apa.